كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه، بالتحدي لا سواه. حرر النفس ولا تحيا هباء، يا ربيعا أنت والعطر الرداء. حرر النفس ولا تحيا هباء، يا ربيعا أنت والعطر الرداء. خذ قرارا وانطلق لا تنتظر، ليس كل الناس أهل للعلاء. خذ قرارا وانطلق لا تنتظر، ليس كل الناس أهل للعلاء، ليس كل الناس أهل للعلاء. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه، بالتحدي لا سواه. ذلك الدهر الذي ترضى به، هل يراك الكون من صناعه؟ ذلك الدهر الذي ترضى به، هل يراك الكون من صناعه؟ ودع الأحلام يا فارسنا، كن بهذا العصر من أعلامه. ودع الأحلام يا فارسنا، كن بهذا العصر من أعلامه، كن بهذا العصر من أعلامه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه، بالتحدي لا سواه. إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد. إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد. إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العز بعزم من حديد. إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العز بعزم من حديد، يمتطي العز بعزم من حديد. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه، بالتحدي لا سواه. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di Masjid Kampung Siglap pada pagi ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sehat sejahtera hendaknya dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Okey. Siapa bersama kita pada pagi yang terang benderang, cerah, cerah. Masya-Allah tabarakallah cerah, tanpa mendung kan? Baik, siapa bersama kita pagi ini? Boleh kita lihat yang pertama sekali di situ, oh Kak Nur kita. Mhm.
Kak Nur kita, Assalamualaikum Ustazah, admin dan sahabat-sahabat. Saya hadir. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi. Kini kira macam ni cek attendance Okey, Alhamdulillah dia hadir hari ini. Terima kasih Kak Nur kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Seterusnya kita ada siapa? Emma. Assalamualaikum Ustazah Sakinah dan jemaah sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi. Emma, terima kasih kerana dengan kami pada pagi ini. Kita juga ada Cik Latifah di situ, Cik Latifah Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Dr. Sakinah Sabtu dan jemaah semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cik Latifah. Dan kita ada siapa tu? Aliza Aziz. Okey. Aliza Aziz. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Admin dan teman-teman online. Siapa lagi? Ramai ke? Sekejap, saya tak scroll down lagi. Okey, Hajiah Siti Sophia kita, Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Saya tak tahulah kena silap type mungkin kesilap kuliah Cik Siti, Siti Sophia. Saya bukan Hafiz, saya Sakinah. Hafiz dia kejap lagi kuliah dia dekat ni. Kuliah dia fizikal. Kuliah saya tak tahulah hari ni dia ada ke tidak. Okey, tak apa. Yang penting terima kasih Cik Siti Sofia kerana dengan kita pada pagi ini. Kita ada Kak Zah kita di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Dr. Sakinah Sabtu. Moga Ustazah sihat dan ceria seindah sang suria pagi ini. Oh, Masya Allah. Kak Zah, ayatnya kan. Ini macam lagu singa lagu iklan singa kan. Seindah suria. Tak apalah. Nanti kan hujan pula kalau saya nyanyi. Kita ada siapa ni? Kak Baini. Assalamualaikum Ustazah Dr. Sakinah Sabtu dan sahabat online. Siapa lagi? Cik Latifah. Ha. Okay, Sally. Okay, Sally Mi. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi Sally. Kita ada Zahira. Zahira macam dah lama saya tak nampak ya. Assalamualaikum Ustazah Sakinah dan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Aisyah kita. Assalamualaikum Ustazah dan jemaah sekalian. Alhamdulillah bertemu sekali lagi pagi ini. Thank you so much admin for this FB live. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Aisyah, Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan usia kita ya untuk kita bertemu pada pagi ini. Dan semuanya lah yang bersama dengan kita pada pagi ini. Alhamdulillah atas pertemuan yang telah Allah Subhanahu Wa Taala atur untuk kita pada pagi ini. Baik muslimah-muslimah yang saya kasihi sekalian. Hari ini muka surat yang keberapa Liza? Boleh tembak nama ya. Okey, Liza, Kak Zah, Kak Syah. Muka surat berapa kita hari ini? Bab baru dan topik baru, muka surat 337 Ustazah. Oh, senang ya dia. Bab baru, topik baru ya. Allah Akbar. Senang ya, bab baru, topik baru. Tak payahlah type topik yang panjang di sini kan. Topik baru. Okay, Kak Aisyah pun mengambil pendekatan yang sama sebagaimana Kak Zah kita. Page 337. Kak No. Muka surat 337. Okay. Okay. Apa tu? Tak apa, tak masalah. Biasa pagi-pagi ni kan, kadang-kadang ni mata tak boleh buka sangat. Kita, maksud saya. Masih mengantuk lagi, terpaksa lah bersiap duduk depan ni. Masih mengantuk lagi tapi tak apa, duduk lagi. Rasa macam tak larat duduk juga. Tak apa, okey saja. Maaf Ustazah tak dapat join secara langsung, tengok repeat telecast. Okey, boleh. Tak masalah Zahira. Mana-mana yang mampu, mana-mana yang boleh. Yang penting belajar. Okey, saya okey je. Baik, Kak Aisyah Taha kita, pintu-pintu dosa dan maksiat. Oh, itu topik kita yang baru. Ni nombornya bab apa je Kita berada di bab kita yang ke-6. Topik kita untuk keseluruhan bab kita pada pagi ini ialah pintu-pintu dosa dan maksiat. Ia lebih kurang sama kalau kita sesiapa yang mengikuti pengajian di Masjid Darul Ghufran. Topik ini ada cuma di Masjid Darul Ghufran kita membincangkan secara touch and go. Kerana apa? Pengarang kitab
Kitab ini dikarang oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, sama juga dengan kitab Fawaidul Fawaid. Jadi kedua-duanya adalah pengarang yang sama. Maka dia tak jelaskan tentang pintu-pintu dosa dan maksiat secara tuntas di kitab Fawaidul Fawaid. Di mana dia jelaskan secara panjang lebar di sini kitabnya, okey, Ad-Dawa Ad-Dawa. Sebab itu sebelum saya buka kitab Fawaidul Fawaid di Masjid Darul Ghufran, kitab ini dulu dibincangkan. Kerana ianya sebagai kesinambungan bagi kitab Ad-Da'wa Ad-Dawa untuk kitab Fawaidul Fawaid itu. Baik, sekarang ini kita lihat pintu-pintu dosa dan maksiat. Di kitab saya, kita akan mulakan perbincangan di muka surat 349. Tetapi tadi kita lihat ramai muslimah-muslimah kita perbincangannya berada di kitab berapa? 337. Okey, 337. Jadi tak kisahlah ya mana satu. Yang penting tajuknya sama, topiknya sama, kemudian perbincangannya sama sebagaimana yang terdapat dalam kitab kita di sini. Cik Salimah tidak ada ya pada pagi ini? Ke saya terlepas? Mungkin Cik Salimah tak berkesempatan ya untuk bersama kita. Kalau tidak, ada juga temannya saya ni untuk muka surat yang sama itu. Baik, 349, yang lainnya 337. Baik, kita mulakan perbincangan di poin kita A. Poin kita yang A di situ bertajuk bagaimana maksiat memasuki diri seorang hamba. Okey? Bagaimana maksiat memasuki diri seorang hamba. Iaitu bagaimana kita ini sebagai seorang muslimah, kadang-kadang kita pelik kan, kenapa ya saya buat dosa, kenapa saya terbuat perkara ini, kita terfikir sedemikian. Maka inilah pintu yang membuka kemaksiatan itu dilakukan sehingga ianya menjadi mungkin, maaf saya sebut begini, menjadi cara hidup kita, gaya hidup kita yang tak dapat untuk kita lepaskan. Kerana kita telah membuka pintu itu seluas-luasnya. Jadi di sini dijelaskan kepada kita oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, majoriti maksiat, ini kebanyakan maksiat masuk ke dalam diri seorang hamba melalui 4 pintu. Ada 4 pintu yang jika dibuka ia seluas-luasnya akan memberikan potensi yang begitu besar untuk diri kita ini uh, me, melibatkan diri dalam perbuatan dosa dan maksiat. Sebagaimana yang telah dijelaskan. Mana ada pada perbincangan kita yang lepas juga telah dijelaskan ya tentang pintu-pintu ini. Oleh sebab itu sekarang kita akan memberikan huraian yang cukup terperinci tentang pintu-pintu tersebut pada perbahasan yang tersendiri. Jadi mulai pagi ini kita akan membincangkan satu demi satu pintu maksiat ini dengan secara terperinci, dengan dalil-dalilnya, kan, dengan penerangan-penerangan, contoh-contoh yang akan diberikan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah bagi setiap pintu yang menjadi pembuka kepada kemaksiatan itu tadi. Dan pada pagi ini kita akan masuk pintu yang pertama. Kita ada 4 pintu tadi disebutkan. Pintu pertama ialah pandangan, kedua bisikan jiwa, ketiga ucapan, dan keempat ialah langkah kaki seseorang. Jadi pada pagi ini kita akan masuk pintu yang pertama, kita tak nak masuklah, kita akan bincangkan. Kita akan bincangkan pintu yang pertama iaitu pintu pandangan mata. Okey, pandangan mata ya. Minggu lepas kita bincang tentang pandangan mata kan? Kita bincang tentang zina ke macam mana? Siapa-siapa tak ingat lah. Yes, okay, kita bincang tentang zina yang ada kaitan dengan pandangan mata. Maknanya masih lagi ya, perbincangannya ada keterkaitan yang boleh lagi kita relatekan lah dengan perbincangan yang lepas. Baik, kita lihat di sini. Pandangan mata ya. Pandangan merupakan pemandu dan utusan syahwat. Jadi perbincangan dibuka dengan itu statement yang Imam Ibn Al-Jauziyah sebutkan. Dia kata, pandangan merupakan pemandu dan utusan syahwat. Pandangan kita, dia adalah driver, pemandu, driver yang akan bawa kita untuk pergi ke mana. Kita lihat sesuatu, saya bagi contoh begini ya Muslimah, kita kalau pergi ke Pasar Gelang Serai ataupun Jucat Kompleks ke Tanjung Katong Kompleks ke apa kan, Muslimah-Muslimah suka beli baju.
kita kalau terpandang satu baju tu, dia macam tak sah kalau tak pergi sana nak pegang. Dia macam gitu. Sebab tu dikatakan pandangan ini merupakan driver kan, pemandu yang bawa kita menuju ke sebuah tempat. Okey, jadi pandangan dia akan bawa kita ke satu tempat. Kita kalau nampak satu tempat tu, cantik tempat tu dia menjadi satu keinginan untuk bawa kita pergi ke sana. Dia sedemikian. Dan utusan syahwat. Maknanya bila kita dah nampak sesuatu tu kan, ia akan buat kita memiliki keinginan. Syahwat ni biasanya kita jelaskan dengan keinginan ya. Keinginan yang baik maupun keinginan yang tidak baik. Kerana syahwat ini ada yang baik, ada yang tidak. Kan syahwat, maksudnya syahwat tu keinginan lah. Keinginan untuk buat perkara yang baik, keinginan untuk bernikah. Ini merupakan satu hal yang baik. Tapi kalau nafsu syahwat itu adalah nafsu syahwat yang tidak baik. Contoh berzina, contoh tamak, haloba, contoh nak makan aja. Ni semua nafsu syahwat yang tidak baik. Jadi pandangan ianya akan membuatkan kita pergi ke sesuatu yang sama ada satu tempat sama ada ia baik ataupun tidak, dan pandangan itu ianya akan menentukan syahwat kita ni terarah ke mana. Adakah syahwat ia terarah ke arah kebaikan ataupun ke arah keburukan, mengikut kepada pandangan mata yang pertama sekali yang kita lihat itu tadi. Okey, baik, seterusnya. Dan menjaga pandangan merupakan pondasi. Sebab itu, apabila kita faham, pandangan ini dia boleh bawa kita ke arah kebaikan ataupun keburukan. Sehingga nafsu syahwat kita juga terdorong ke arah kebaikan ataupun keburukan itu tadi. Pandangan merupakan sesuatu yang amat penting untuk kita jaga kerana ianya merupakan pondasi. Pondasi itu maksudnya sesuatu yang memelihara kita dari menjaga pandangan merupakan pondasi dari memelihara kemaluan. Maksudnya di sini ialah bila kita menjaga pandangan, ianya membantu kita juga untuk menjaga kemaluan kita. Baik, seterusnya dia kata, siapa yang mengumbar pandangannya? Mengumbar tu maksudnya tengok sana, tengok sini, melilau-lilau, tak reti nak jaga pandangan mata dia. Yang maksiat dia tengok, yang baik dia tengok, semua benda lah kita tengok. Maka di sini Imam Ibn Qayyim kata apa? Bererti dia telah mengiring dirinya ke tempat-tempat kebinasaan. Jika kita tak mampu untuk menjaga pandangan mata kita sehingga kita melihat segala sesuatu yang maksiat ini, pandangan tersebut akan bawa kita kepada kebinasaan. Sebab itu ada banyak hadis-hadis Nabi SAW yang memerintahkan kita supaya menjaga pandangan. Okey, hadis kita yang pertama di sini kita lihat Nabi SAW bersabda sebagaimana dalam kitab kita di situ, Nabi ingatkan ada kisahnya, ada riwayat menyebutkan ianya adalah Ali. Dalam kisah ini, Nabi mengingatkan kepada dia. Nabi kata kepada dia, La tutbi'in nazratan nazrah. Janganlah kamu mengikutkan pandangan dengan pandangan berikutnya. Maksudnya macam ni, fa innama lakal ula. Sebab hanya pandangan pertama sahaja yang dibolehkan bagimu. Walaysat lakal ukhra, dan tidak untuk pandangan setelahnya. Baik, ini kita lihat daripada sudut konteks melihat sesuatu yang dilarang. Biasa kadang-kadang kita tak sengaja melihat perkara maksiat lah, contoh kan. Jadi bila kita melihat perkara maksiat ini secara tidak sengaja pada pandangan yang pertama, Nabi kata, okey, jangan diikuti dengan pandangan yang berikutnya. Maknanya bila kita dah terlihat, tertengok, terus tundukkan pandangan kita. Jangan diikuti dengan pandangan yang kedua. Pandangan yang pertama itu tidak berdosa. Okay, kalau kita merujuk dalam kitab syarah Imam Syekh Al-Mubarakfuri, ketika dia mensyarahkan hadis ini, dia kata apa? Pandangan yang pertama itu ialah pandangan yang tidak memiliki niat. Jadi kita pun tak niat nak tengok benda maksiat, begitu kan? Maka pandangan yang pertama itu tidak dianggap, tidak dinilai sebagai berdosa. Namun, bila kita dah melihat pada pandangan yang pertama tu tadi kan, lalu ianya membuatkan kita rasa tadi, pandangan dia adalah pemandu dan utusan syahwat. Statement yang pertama tadi jangan lupa ya. Bila kita dah lihat pada pandangan yang pertama,
Namun kita tidak menundukkan pandangan lalu kita ikuti ia dengan pandangan yang berikutnya. Pandangan berikutnya ini adalah pilihan kita. Okey? Walaysat lakal ukhra. Sebab tu Nabi kata apa? Pandangan yang berikutnya ia adalah pandangan yang diberikan sama ada dosa ataupun pahala. Pandangan yang pertama memang kita kata mungkinlah orang kata dah rezeki tengok macam gitulah kan. Dah rezeki tengok tapi dia tak boleh. Dia dah sebab dah rezeki tengok teruslah dia tak boleh sedemikian. Maka di sini kalaulah seseorang itu dia terlihat, contoh saya berikan contoh. Maaf kalau contoh ni kasar ya ataupun contohnya tak orang kata tak elok. Kita kadang-kadang buka Facebook kita ataupun Instagram, TikTok ke apa-apalah. Sekarang pun makcik-makcik dah main TikTok tau, bukan main lagi. Saudara Sakinah pun tak ada TikTok. Okey, so kalau kita ada buka apa-apalah, mungkin kita buka, kita browse kita punya internet ke apa kan, biasa kadang-kadang ada keluar iklan yang tidak elok. Faham lah ya, elok. Ataupun di newsfeed kita ada perkara-perkara yang orang kongsi, gambar-gambar yang tidak baik. Ataupun kadang-kadang orang tak kongsi, dia sebagai ads, advertisement yang keluar di handphone kita. Yang secara tak sengaja, dia terkeluar tu kan, apa yang kita buat? Dan kita terlihat. Baik, bila kita terlihat, pada pandangan yang pertama itu, bila kita scroll tu kan, ternampak tu kan mungkin benda yang tak baik, gambar yang tak baik kan, kita pun kita janganlah kita tengok terus buka, apa ni buka macam tu kan. So kalau yang pertama tu dah terlihat, dah kita dah scroll up ke scroll down tu kan, dah sudah. Kita jangan melihat lagi untuk kali yang kedua. Kali yang pertama tu dah dikira sebagai satu benda yang tak ada apa-apalah kerana bukan dengan niat. Dia beza kalau kita memandang perkara yang berdosa dengan niat. Kalau kita memang nak tengoklah benda dosa ni itulah yang kita kata dosa. Tetapi kalau untuk konteks hadis Nabi itu tadi, pertama kali bila kita terpandang, terlihat, terscroll, terkeluar di Facebook kita ataupun di skrin handphone kita, dah sudah. Perkara itu tidak dianggap. Tidak dianggap tu maksudnya tidak dilihat ia sebagai dosa. Kerana bukan dengan niat dan kita pun terlihat sedemikian. Tetapi kalaulah keadaan yang bukan dengan niat dan terlihat itu tadi, ia menjadi niat. Ada orang je begitu. Dah terlihat kan terus jadi niat. Niat best pula tengok kan. Terus tengok. Ini merupakan satu perkara yang Nabi ingatkan tadi. Jangan diikuti dengan pandangan yang berikutnya. Kalau diikuti dengan pandangan berikutnya, itu adalah pilihan anda. Okey, itu adalah pilihan kita yang kita dah niatkan nak tengok lagi. Demikian. Jadi inilah pesanan Nabi SAW. Untuk pandangan yang pertama, jangan diikuti ia dengan pandangan yang kedua dan seterusnya. Okay, saya pernah lah ada orang kata, Ustazah kalau gitu pandangan pertama tu kena tengok betul-betul lah ya. Bukan gitu maksudnya. Itu dah niat dah tu. Kan? Kalau gitu pandangan pertama kena tengok gitu. Macam tu tengok puas pada pandangan yang pertama. Dia tidak sedemikian. Jangan disalah ertikan pada apa yang Nabi SAW sebutkan. Jadi pandangan yang pertama ialah pandangan yang dilihat sekali lalu, pandangan yang dilihat tanpa niat, yang kita terus menundukkan pandangan ataupun mengalihkan pandangan ke tempat lain dan kita tutup. Gitu kan, tutup pandangan kita sedemikian. Bukanlah dengan pandangan yang kata pandangan pertama tu tengok je kan. Dah dapat tengok je lah. Okey, lepas tu tengok puas, dah lepas tengok puas, tutup mata dah jangan tengok lagi. Dia bukan sedemikian caranya. Jangan diertikan hadis Nabi ini sebagai alasan untuk kita melihat perkara-perkara yang tidak sepatutnya dilihat. Okey, tak kiralah untuk lelaki maupun yang wanita. Baik, seterusnya kita lihat di sini. Hadis Nabi SAW yang berikutnya disebutkan dalam Al-Musnad. Okey, Al-Musnad itu dalam kitab Ahmad, Imam Ahmad, kitab Ahmad. Dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Jadi di sini dalam kitab tersebut Imam Ahmad memuatkan sebuah hadis Nabi SAW yang berbunyi an-nazratu sahmun masmumun min sihami iblis. Pandangan merupakan anak panah beracun dari anak-anak panah iblis. Jadi itu yang Nabi SAW sebutkan. Okey, pandangan dia adalah anak panah yang beracun
dari anak-anak panah iblis. Faman ghadda basarahu an mahasini imra'atin lillah. Siapa yang menahan pandangannya dari melihat kecantikan seorang wanita kerana Allah, awrathallahu qalbahu halawatan ila yaumi yalqah. Nescaya Allah akan mewariskan rasa manis dalam hatinya hingga hari pertemuan dengannya. Begitulah makna hadis tersebut. Tetapi suka untuk saya ingatkan, hadis ini ialah hadis yang bertaraf dhaif jiddan. Okey? Hadis ini bertaraf dhaif jiddan. Sanadnya sangat-sangat lemah. Jadi kalau dah sanadnya sangat lemah, agak sukar untuk dijadikan sebagai hujjah. Saya baca saja tu, kan. Sayanglah dah letak kat situ tak baca kan. Tak apa. Yang penting saya jelaskan. Hadis ini ialah hadis yang tarafnya sangat lemah, jadi ia tidak boleh dijadikan hujah, namun boleh diambil sebagai faedahnya. Diambil sebagai faedah maksudnya apa? Kita faham, mata kita ini bila ia melihat, ia seperti anak panah iblis. Jadi, seseorang yang dia menundukkan pandangan untuk melihat sesuatu yang tak sepatutnya dia lihat kerana Allah, maka itulah kita panggil sebagai tanda dia orang yang beriman. Ini faedah yang boleh kita ambil. Walaupun di sini dia kata melihat wanita, maknanya lelaki melihat wanita. Kita juga sebagai seorang muslimah, kita boleh mengambil faedah daripada hadis tersebut ataupun kata-kata ini sebagai nasihat bagi diri kita, para wanita, agar tidak melihat orang lelaki dengan sesuka hati juga. So di sini kita panggil ia sebagai antara tanda kemanisan iman seseorang ialah apabila dia menjaga pandangan matanya daripada melihat perkara-perkara yang tidak diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini kita panggil sebagai uh, motivasi diri ya untuk kita menjaga mata kita, pandangan mata kita agar ia terhindar dari hal dosa dan maksiat. Baik, berikutnya kita lihat di sini. Nabi SAW juga bersabda, "Ghuddu absarakum wahfazu furujakum." Tundukkan pandangan kalian dan peliharalah kemaluan kalian. Untuk hadis ini juga, kalau kita lihat di situ ada nota kaki yang panjang kan. Kenapa tadi saya kata ia dhaif jiddan dan sebagainya. Okay. So di bawah kitab kita ni, dalam kita ni, di nota kaki itu ada terangan yang panjang lebar. Nanti boleh baca sendiri apa yang kan kenapa hadis ini adalah hadis yang dhaif, kenapa ia dhaif jiddan, di atas dasar apa disebut sebagai hadis yang lemah sanadnya. Untuk hadis kita yang ketiga di situ dan nota kakinya nombor 3, dia kata bahawa penggalan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Hakim, Ibn Hibban, Ibn Abi Dunya dalam As-Samt, Al-Kharaiti dalam Makarimul Akhlaq dan Al-Baihaqi dari Ubaidah, Al-Haythami dalam Al-Majma' dan Al-Munziri dalam At-Targhib menyatakan bahawa hadis tersebut mempunyai kecacatan. Jadi hadis yang kita baca tadi kan, "Ghuddu absarakum wahfazu furujakum." Tundukkan pandangan kalian dan peliharalah kemaluan kalian. Hadis ini dia ada problem sedikit. Okey? Jadi dia kata apa? Berupa keterputusan. Maknanya ada keterputusan sanad. Kerana begini, bila kita bincang tentang hadis, tentang sanad, sanad hadis, sesebuah hadis untuk dinilai sebagai sebuah hadis yang sahih, yang kita boleh guna pakai ia sebagai hujah. Sanad amat penting. Bila sanad itu terputus, maka sesebuah hadis itu dikategorikan sebagai hadis yang lemah. Hadis yang tidak boleh digunakan sebagai hujah, melainkan hadis itu memiliki sokongan daripada hadis yang lain untuk membuktikan bahawa keterputusan sanadnya masih lagi boleh disambungkan. Okey, saya harap fahamlah ya, agak berat sikit ya perbincangannya di sini ya. Namun dia kata di sini, um, dia terputus antara Muttalib bin Abdullah dan Ubadah. Namun, hadis tersebut mempunyai penguat yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. Jadi, bila hadis ini ada penguat, yang mana dia kata dari Anas dengan sanad yang hasan insya-Allah, maka ghuddu absarakum wahfazu furujakum adalah hadis yang boleh diterima pakai.
Ini kepentingannya lah mengapa diterangkan. Sebab kalau diambil sahaja hadis ini ghuddu absarakum wahfazu furujakum, ini jadi hadis yang dhaif. Jadi kita tahu hadis yang dhaif ini agak sukar untuk dijadikan ia sebagai hujah. Melainkan bila ada penguat. Sekarang jelas kepada kita, hadis ini ada penguatnya daripada riwayat yang lain yang bertaraf hasan. Jadi alhamdulillah hadisnya boleh diguna pakai dan diterima. Yang mana Nabi kata apa? Tundukkan pandangan kalian. Okey, tundukkan pandangan kalian dan peliharalah kemaluan kalian. Baik, hal ini sama sebagaimana yang pernah kita bincangkan pada minggu lepas. Okay, pada minggu lepas, saya datangkan ayat Al-Quran dalam surah An-Nur ayat yang ke-31. Saya harap ingatlah ya, mungkin ada yang sudah menghafalnya. Jika ada, Alhamdulillah. Okey, saya berpandangan baiklah ya. Bersangka baiklah. Mudah-mudahanlah ya bila saya buat nota ni ada hadisnya, ada dalilnya, diusahakan ya untuk dihafal apa yang ada di nota yang telah diringkaskan. Bila dapat dihafal tu alhamdulillah. Baik. Apa yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang terdapat pada kitab kita, ia juga merupakan perintah yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim dalam surah An-Nur ayat yang ke-31. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita agar menjaga pandangan mata kita ini supaya tidak melakukan perbuatan zina. Jadi, perintah tundukkan pandangan Allah dahulukan. Sebab itu kita bincangkan pintu pandangan di tempat yang pertama sebelum kita bincangkan pintu-pintu yang lain. Kerana apa pun dalam hidup kita ini, kita menjadikan pandangan mata sebagai yang pertama. Kita kalau nak apa-apa, kita akan tengok dulu. Kan? Betul. Macam kita kata, Ustazah, kalau kita shopping online ni tak puas sebab apa tak nampak dengan mata kepala sendiri. Dia begitu kan? Kita nak tengok dulu. Bila kita dah tengok, kita lihat, baru kita puas hati. Dia sedemikian. Kadang-kadang tengok di gambar berbeza bukan? Tapi bila dah datang depan-depan mata, lain pula, lain pula. Dulu tengok gambar, lain orangnya. Bila orang tu datang depan-depan, tengok gambar cantik Tengok depan-depan tak cantik rupanya. Dia begitu keadaannya. Sebab tu penting bila kita ni melihat. Kan? Namun Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita, sepenting apa pun pandangan mata itu, ia adalah sesuatu yang sangat dituntut untuk dijaga. Okay, agar kita tidak melakukan perbuatan dosa yang lebih besar. Iaitu di sini perbuatan zina. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala memulakan perintah ini dengan menundukkan pandangan. Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada lelaki-lelaki yang beriman, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada orang lelaki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan mereka. Wa yahfazu furujahum. Barulah ianya diikuti dengan perintah menjaga kemaluan. Kan, dan memelihara kemaluan mereka. Jika kita merujuk pada ayat yang ke-32, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kullil mu'minat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada wanita. Jadi banyak kali saya ingatkan menundukkan pandangan, menjaga kemaluan, ia bukan hanya untuk lelaki. Ia juga teraplikasi untuk kita muslimah-muslimah. Jadi pandangan mata perlu dijaga. Tidak kira lelaki maupun wanita. Kerana perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan secara jelas. Untuk lil mu'minin wal mu'minat. Untuk wanita, untuk lelaki-lelaki yang beriman dan wanita-wanita yang beriman. Perintahnya sama. Tundukkan pandangan kalian dan jaga, pelihara kemaluan kalian. Tidak kira sama ada kalian wanita yang beriman, lelaki yang beriman maupun wanita yang beriman. Okey, sebab itu kita lihat di sini. Pada muka surat, kalau saya muka surat 351 ya, di situ ada sebuah hadis ini yang diberikan kepada tentang etika kita seorang iman ini ketika kita berada di luar rumah. Maknanya bila kita keluar, nak pergi office, kan? Kita nak pergi pasar, kita nak pergi masjid, pergi manalah. Kita jalan di luar ini perlu ada etikanya.
sebagai seorang yang beriman kepada Allah. Di sini Nabi SAW bersabda, Nabi kata begini, "Iyyakum wal julusa bit-turuqat." Nabi SAW asalnya Nabi melarang para sahabat untuk duduk-duduk di jalanan. Maksudnya duduk di tepi-tepi jalan, duduk sembang-sembang. Ini maksudnya ya, duduk sembang-sembang ni kan Nabi ingatkan jangan suka duduk-duduk sembang-sembang dekat tepi-tepi jalan ni, ataupun dekat manalah. Kalau kita sekarang kita kata dekat bawah blok lah gitu kan. Tepi jalan tu macam tak sedap pula. Pada zaman Nabi berbezalah ya konteksnya. Bila kita apply pada konteks kita hari ini, kita kata duduk lepak-lepak. Senang macam tu. Nabi larang kita duduk lepak-lepak, sembang-sembang kan di tempat awam ni, yang mana kita boleh nampak ramai orang yang ada di sekitar kita ini. Jadi para sahabat Nabi SAW pun kata kepada Nabi. Mereka kata begini, faqalu ya Rasulullah, ma lana min majalisina buddun natahaddatsu fiha. Jadi mereka kata kepada Nabi, wahai Rasulullah, itu kebiasaan kami yang sudah biasa kami lakukan. Karina pula ya. Silap Kerana ia menjadi tempat untuk kami berbual-bual. Jadi para sahabat kata, kita ni tak ada tempat lain lah. Maksudnya bila kita jumpa dengan members ni kan, kita jumpa dekat jalan tepi jalan ni, kita dah jumpa, kemudian kita ada majlis lah. Dah jumpa 5 orang tiba-tiba kat situ kan. Kita pun duduk kat situ, kita pun berbual sembang-sembang kan. Jadi dia menjadi majlis kami, tempat kami untuk duduk dan kami sembang. Jadi Nabi kata apa? Kalau id abaitum illal majlisah fa'atu tariqa haqqah. Jika kalian tidak dapat meninggalkan majlis seperti itu, maknanya kalaulah dah begitu caranya. Maksudnya pada konteks Nabi, para sahabat ini mereka menjadikan duduk-duduk di tepi jalan ini ataupun duduk-duduk di tempat awam sebagai satu majlis untuk mereka berbincang-bincang tentang ilmu. Tentang ilmu tahu bukan main-main. Kita kalau duduk tepi jalan ni bukan bincang tentang ilmu. Itu masalahnya kan. Sebab tu ini Nabi ingatkan. Jadi mereka kata kami duduk-duduk ni kami banyak bincang tentang ilmu, tanya khabar kawan-kawan kan, bagaimana keluarga, bagaimana keadaan kesihatan, bertukar-tukar khabar sedemikian. Jadi itu majlis kami. Jadi Nabi kata kalaulah majlis demikian, kalian tak dapat nak elakkan. Maknanya memang tak ada tempat lain lah. Itulah tempat nak berbual, itulah tempat mereka nak sembang tu kan. Nabi kata hendaklah berikan hak pada jalan tersebut. Maka tunaikanlah hak jalan tersebut. Jadi, apakah hak jalan itu? Para sahabat pun tanya kepada Nabi. Mereka tanya kepada Nabi, wa ma haqqut tariq? Jadi, apakah hak jalan? Nabi kata, berilah hak jalan kalau dah tak boleh nak avoid daripada duduk-duduk dekat tempat-tempat awam ini. Okey, berikan hak jalan. Mereka pun tanya kepada Nabi, okey kalau gitu apakah hak jalan yang perlu kami tunaikan? Nabi SAW pun memberikan kepada para sahabat ini dengan beberapa keadaan, beberapa hak yang perlu ditunaikan bila mereka ini berada di luar rumah, yang mana menuntut mereka untuk duduk bersama teman-teman mereka dan berbincang-bincang itu tadi kan di luar. Jadi Nabi kata begini, pertama Nabi kata kepada mereka, ghaddul basar. Nabi tak sebut benda lain. Nabi tak kata jaga mulut, jaga lidah, jaga telinga, tak. Tapi Nabi kata apa? Ghaddul basar. Jaga pandangan. Okey? Yang kedua, waqaful adha wa raddus salam wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kalau kita lihat dalam kitab, hanya ada 3 sahaja. Tetapi saya bimbang mungkin ada nas yang tertinggal dalam kitab kita di sini. Tetapi yang paling lengkap, hak jalan yang Nabi SAW berikan di situ ya ada 5. Ghaddul basar, wa kafful adha, wa raddus salam, wa amru bil ma'ruf, wan nahyu 'anil munkar. Kita ada 5. Jadi boleh ditambahkan ya dalam kitab itu diletakkan catatannya wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Okey? Baik. Jadi ada 5 hak jalan yang perlu kita tunaikan. Bila kita keluar daripada rumah ini, jalan nak pergi pejabat, jalan nak pergi sekolah, kan? Nak pergi masjid, nak pergi pasar, nak pergi mana-manalah. Bila kita berada di luar ni,
ada hak yang perlu kita tunaikan bila kita berada di jalan. Di jalan ni boleh saya fahami juga begini ya Muslimah, kita bawa kereta, kita duduk dalam kereta, kita berada di jalan, betul tak? Jadi kita di dalam kereta, apakah hak jalan yang perlu kita tunaikan? Mata kena jaga. Kadang-kadang bawa kereta pun mata tak boleh jaga kita ni. Tengok bawa-bawa kereta ataupun kita ni sebagai penumpang kan, kita berada kadang-kadang sebab ramai tak bawa kereta. Kita duduk sebagai penumpang. Kan, kita ambil Grab, kita duduk sebagai penumpang. Kita duduk dalam kereta ni apa kita buat? Kita tengok kan, mata kita kan melilau kan tengok luar tingkap tu kan. Tengok orang tu, kereta dia kecilnya, buruk kereta dia, tak tukar-tukar kereta. Mata tengok kan. Tengok melilau. Tengok orang bawa motor, motor kecil motor kan. Orang tu motor besar lah. Kalau motor kecil gini tiup angin lah, melayang. Tak payah tu, payah bawa. Cakap lagi nampak tak? Daripada mata, ia akan buat kita cakap. Ia buat kita ngumpat. Ia buat kita mengutuk, mengeji, membeza-bezakan. Daripada mana? Pandangan mata kita. Sebab itu pertama sekali Nabi ingatkan kepada kita. Ghaddul basar. Jaga pandangan tu. Tundukkan pandangan. Terus yang kedua, menghilangkan gangguan. Kaful adha. Kalau ada hal-hal yang mungkin kita nampak ada hal yang tak elok ataupun ada orang yang cedera, ada orang jatuh, maka kita bantu untuk hilangkan gangguan itu. Kan kalau ada orang yang memerlukan, kita nampak, kita menyaksikan, kita usaha untuk bantu bila kita mampulah ya untuk kita bantu. Seterusnya menjawab salam. Okay, mungkin ada orang dia lalu di situ, dia beri salam kepada kita, kita pun jawab salam dia. Ataupun mungkin non-Muslim yang lalu kita, hai. Kita janganlah kan bila mungkin non-Muslim kita, hi morning, kita pun bodoh. Tengok je. Kalau gitu, nampak sangat kita ni jadi seorang Muslim yang tidak menunaikan hak jalan itu. Tak kiralah kepada Muslim ataupun non-Muslim, bila mereka ini memberikan greeting kepada kita, maka kita pun greet lah mereka balik. Jangan kita buat bodoh, bawa tak dengar, muka-muka sombong kan, tak ada kelas lah orang ni nak tegur aku, macam gitu kan. Kita jangan begitu. Maknanya di sini, bila Nabi kata menjawab salam, kita meraihkan orang yang lalu di situ, bila mereka beri salam, bila mereka greet kita dengan hi ke, morning ke, how are you ke apa kan, kita pun janganlah buang muka. Kita jawab dengan baik. Baik, seterusnya suruh kepada kebaikan. Bila kita dah berada di luar ini, kita ni sebagai seorang Muslimah ada tugas dan tanggungjawab kita, iaitu amar ma'ruf, nahi munkar. Kita suruh orang lain buat kebaikan dan kita cegah orang lain dari melakukan perkara-perkara yang mungkar. Perkara mungkar ni maksudnya perkara yang jahat, perkara yang buruk, perkara maksiat. Jadi inilah hak jalan, cuma yang pentingnya konteks perbincangan kita pada pagi ini ialah tentang pandangan. Maka di situ sebab tu dia letakkan tentang hak jalan ini pertama sekali yang perlu kita apply dalam kehidupan kita ini bila kita keluar daripada rumah. Kita jejakkan kaki kita di luar rumah itu, apa yang perlu kita buat? Yes, betul. Ustazah baca doa dulu, Ustazah. Betul. Kita baca doa dulu. Tetapi bila kita duduk di luar, kita merayau ke ni kan, kita jalan-jalan di luar, pandangan mata amat penting untuk kita jaga. Okay, pandangan mata ini amat memiliki pengaruh ya. Di samping kita ni, bila kita nampak, kita boleh bercakap, kita boleh mengumpat, menghina kan. Pandangan mata ini juga boleh menyebabkan ain kan, kita dah banyak kali bincangkan. Pandangan mata ini boleh buat orang jadi sakit. Jadi sebab tu kita jaga pandangan mata kita. Dan bila kita nampak sesuatu, ucapan kita bagaimana? Okay, ucapan kita apa yang kita nak ucapkan? Ucapkan yang baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nampak sesuatu yang mengagumkan, sesuatu yang indah, kita puji Allah Subhanahu Wa Taala terlebih dahulu. Supaya ia tidak memudaratkan orang lain, supaya kita ni pun mengekang kita ikat lidah kita tu kan daripada nak cakap benda-benda yang tak baik. Jadi bila kita nampak sesuatu yang tak baik contohnya, kita pun astaghfirullahalazim. Kita mulakan dengan ucapan yang begitu. Kita subhanallah, ya Allah. Kita ucap ucapan yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar ia tidak membawa kepada ucapan-ucapan yang berikutnya yang kemungkinan ucapan itu adalah ucapan yang dilarang oleh Allah, mengumpat, mengeji, menghina dan sebagainya. Okey. Baik, seterusnya hadis ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ada juga diriwayatkan oleh Imam Muslim ya hadis ini. Baik, seterusnya kita baca ya pada kitab kita di situ. Pandangan merupakan pangkal dari segala bencana yang menimpa manusia.
Okey, dia kata pandangan merupakan punca kepada bencana. Mengapa sedemikian? Kita lihat di sini saya ada letakkan dalam bentuk carta. Kejap ya, bagi minumlah. Saya tak minum lagi. Sedap sikit. Okey. Saya ada buat satu carta di sini yang menunjukkan bagaimana bermulanya daripada pandangan itu, ianya akan menyebabkan kita pergi kepada stage yang berikutnya. Okey, sehingga ia menjadi tindakan dan perbuatan. Jadi di sini Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dia jelaskan kepada kita. Pandangan merupakan pangkal dari segala bencana yang menimpa manusia. Sebab pandangan akan melahirkan lintasan. Mula-mula kita lihat. Kemudian ia jadi satu lintasan dalam hati kita. Itu bisikan dalam hati kita kan. Kita tengok, tak suka. Tahu kan dalam hati tau. Dalam hati kan tak suka. Tengok dalam hati tak suka. Dalam hati dia dah berbisik sesuatu. Kemudian dia kata apa? Lalu melahirkan syahwat. Lalu melahirkan pemikiran. Dia bukan berhenti di situ saja. Apa yang kita lihat, dia tak berhenti pada lintasan hati semata-mata. Tetapi, apa yang kita lihat yang dah masuk dalam bisikan hati ini kan, ia akan berubah menjadi pemikiran kita. Kita akan terfikir-fikir, kita akan terbayang-bayang, kita akan jadi orang yang asyik mengingatkan apa yang kita lihat itu tadi. Sama ada kita suka ataupun kita tidak suka. Seterusnya, ianya menjadi syahwat. Syahwat tu maksudnya satu keinginan yang tidak baik. Keinginan tidak baik itu tadi dia kata apa? Bila dia ubah menjadi melahirkan syahwat, lantas melahirkan keinginan. Keinginan tu maksudnya lah keinginan untuk merealisasikan syahwat tadi. Syahwat yang tak baik tadi. Okey, keinginan tersebut. Seterusnya dia kata sampai akhirnya semakin menguat dan menjadi kebulatan tekad. Bila dah jadi satu keinginan kan, kita akan ada satu tekad yang begitu kuat untuk melakukannya. Jadi di sini dia kata, akhirnya hinggalah ia terjadi perbuatan secara pasti selama tidak ada yang menghalangnya. Jadi bila dia buat perkara itu, bila tidak ada hal yang menghalang perkara tersebut, orang ini dia akan buat apa yang asalnya dia lihat itu tadi. Jadi dosa pandangan ini dia bukan hanya melihat, tetapi dosa pandangan dia akan bawa kita kepada fasa-fasa yang berikutnya yang akhirnya bukan hanya semata-mata pandangan, tetapi ia menjadi perbuatan. Okey, saya bagi contoh begini. Kita kalau jalan, kita jalan. Kita nampak sesuatu yang kita suka. Kemudian dia jadi masuk dalam hati kita. Dalam hati kan dia berkenan. Ini perihal hati ya, berkenan, suka, tak suka, ia berkaitan dengan lintasan hati kita. Ia berkaitan dengan hati. Yang asalnya bermula daripada pandangan. Kita nampak sesuatu terus berkenan. Sukalah. Dalam hati kan dia dah berbunga-bunga tu kan suka. Akhirnya yang menjadi pemikiran. Iaitu jadi gila bayang. Kan tengok, suka alamak, tak boleh lupa apa yang kita nampak macam tu kan. Tak boleh lupa lah sukanya. Dia boleh menjadi syahwat. Syahwat tu maksudnya rasa macam nak dekat, rasa nak pegang, rasa macam kita akan buat apa sahaja untuk kita dapat realisasikan apa yang kita gambarkan, yang sudah kita tak boleh lupakan dalam pemikiran. Yang akhirnya ia menjadi keinginan dan tekad yang kuat. Keinginan untuk buat ia jadi betul-betul. Jadi betul-betul kita dapat capai. Kan? Keinginan yang kuat, tekad yang kuat. Bagaimana maksudnya di sini ialah bila kita nak dekat, kita nak pegang tu kan, dia menjadi keinginan, tekad yang kuat yang akhirnya kita akan memiliki apa yang kita lihat itu tadi. Kan? Kita akan memiliki. Dah suka sangatlah. Dia dah tak boleh nak tahan sebab ada tekad yang kuat kan. Kita terus akan beli. Senanglah cakap kita terus akan beli. Kan? Dah pegang, suka, dah belik-belik kan. Dia jadi satu keinginan. Okeylah, bolehlah nak beli juga. Suka sangat. Justru kita pun decide. Okey, boleh. On. Terus kita beli. Dia jadi perbuatan.
Itu bagi saya kalau dari sudut pembelian ataupun dari sudut membeli belah tu okey lagilah, okey lagi. Tapi kalau walaupun kalau dah membazir tu masalah tak boleh kalau semua benda kita nampak kita nak beli masalah juga kan. Semua benda nampak nak beli, ni suka beli, suka beli, suka beli. Okey masuk kedai kedai LV contoh kan, kalau kaya sangatlah orang tu kan, semua beg satu kedai dah rasa nak borong. Tak boleh lah. Maknanya itu merupakan satu bentuk pembaziran. Bahaya kan kerana kita melihat, sukalah tak apa ambil, ni suka bagus, cantik ambil, ni suka ambil, ambil. Dia tak boleh begitu. Ia akan menjadi hal yang kita tak mampu untuk kawal sehingga ianya membuat kita melakukan dosa dan maksiat. Sebab tu pandangan mata ini dia pertama sekali kalau dia dapat jaga di stage yang pertama tu kan alhamdulillah. Supaya ia tak masuk pada lintasan hati. Tetapi kalaulah kita ni tak mampu jaga pandangan tadi kan sebab dah tengok tadi kan, dah nampak dia jadi lintasan hati, ia masih lagi boleh kita kawal sebenarnya muslimah. Okey, kita boleh kawal lagi hati kita tu tadi. Namun kalau tak mampu nak kawal di peringkat lintasan hati ini dah masuk kepada pemikiran, pemikiran ini dia masih boleh lagi untuk berhenti. Maknanya boleh lagi untuk kita hentikan. Okay, kita kalau asyik fikir-fikir, dah sudahlah asyik fikir je kan, berhentilah, tak payah fikirlah, tak mampulah, macam itu keadaannya. Namun kalau kita tidak hentikan pada tahap fikiran itu kan, ia boleh pergi kepada syahwat, keinginan yang bagi saya masih lagi ada potensi untuk dihentikan juga. Keinginan tu, berkenan suka tak boleh lah, pergi lagi tengok lagi kan, berkenan pegang lagi. Keinginan ni kan, kita nampak suka sangat tu kan, nak beli tak, nak beli tak? Boleh berhenti tu tau kat situ, masih lagi ada potensinya. Supaya ia tidak jadi tekad yang kuat. Kalau ia sudah jadi tekad yang kuat dan tidak ada pula yang menghalang, itulah yang buat kita terus melakukan perbuatan yang kita dah jadikan ia sebagai lintasan hati, pemikiran, syahwat, keinginan, tekad yang kuat. Yang mana sebenarnya asalnya simple saja. Menerusi pandangan mata kita. So you boleh apply lah pada mana-mana keadaan. Okay, kita boleh apply pada apa jua situasi yang mana ia bermula daripada pandangan. Cuba lihat. Cuba aplikasikan perkara ini sehingga ia boleh jadi perbuatan. Banyak perkara. Contohnya kita lihat makanan. Kan, lapar pula Ustazah tengah hari ni ya. Kita lihat makanan. Tengok selera dah selera kan. Dia jadi lintasan hati. Sedaplah makanan tu, sukalah kan. Jadi pemikiran, masuk pada pemikiran kita. Akhirnya syahwat. Tak boleh, nak juga benda tu. Keinginan yang tak boleh dibendung. Tak apalah, okeylah boleh ambil je nak makan juga benda kan. Tekad yang kuat. Makan juga. Sakit diabetes semua makan jugalah. Tak apalah, aku ni darah tinggi ke apa kerja mana tak kisahlah makan juga. Terus kita makan. Dia jadi perbuatan. Jadi pandangan ini dia terbaik. Pertama sekali dapat dikawal. Bila kita dapat kawal tu insya-Allah kan ia takkan bawa kita kepada stage yang berikutnya. Jadi inilah yang dipesan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Sehingga dia kata apa dalam hal ini ada yang berkata kesabaran dalam menundukkan pandangan masih lebih ringan. Maknanya kita ni usaha untuk kita tundukkan pandangan kita itu adalah perbuatan yang sangat ringan. Nak dibandingkan daripada kesabaran dalam menanggung beban sakit setelahnya. Setelah itu dah makan sakit pula. Betul kan? Dah makan sakit pula. Dah beli menyesal pula. Macam kadang kan. Dah beli menyesal pula. Lepas tu duit tak ada pula. Kan? Dah buat dosa. Alamak menyesal pula jadi macam gini. Dah tahu alamak dosa lah. Kenapa pergi buat asalnya? Jadi keadaan yang kita kadang-kadang rasa tak tertanggung. Jadi, ada pendapat kata, kita ni nak tundukkan pandangan, nak mengawal pandangan kita memang susah. Tetapi itu masih lagi dikira sebagai perkara yang lebih mudah untuk kita letakkan sabar berbanding setelah perkara tersebut berlaku kerana pandangan mata kita. Kalau maknanya setelah kita mendapat hasilnya daripada pandangan mata itu, akibatnya daripada pandangan mata itu, ia merupakan hal yang lagi dahsyat kita sabarkan. Susah untuk kita bendung perasaan sabar itu. Walaupun bolehlah, bukan kita kata tak boleh. Cuma ianya adalah perkara yang sukar. Okey, baik Muslimah. Okey, kita lihat di sini. Saya nak tutup perbincangan kita pada pagi ini. Di sini kita masih lagilah ada penyerangan-penyerangan yang diberikan. Yang bagi saya je ulang lagi tentang hal yang mana
dijelaskan pandangan mata boleh buat kita melakukan kemaksiatan, diulang banyak kalilah daripada perenggan demi perenggan. Jadi saya nak tutup perbincangan tentang pandangan mata ini. Yang penting kita tahu pandangan mata kita tak kira sama ada lelaki ataupun perempuan perlu dikawal kerana pandangan mata ini akan bawa kita kepada bencana yang besar. Bagaimana tadi kita dah terangkan tentang stage tu tadi kan, tahap demi tahap sehingga buat kita melakukan perbuatan dosa. Okey, dosa besar maupun dosa yang kecil. Jadi di sini Nabi SAW ada mengingatkan kepada kita tentang zina mata. Setiap anggota badan kita ada melakukan zina. Jadi Nabi ingatkan kita begini, kutiba ala bani Adam nasibuhu minaz zina. Sesungguhnya manusia itu telah ditentukan nasib perzinaannya. Maknanya di sini, Imam An-Nawawi, bila saya membaca kitab syarahnya, beliau jelaskan begini, kita ni setiap manusia, kita ada melakukan zina. Ia bukan zina yang kita kata zina yang betul-betul zina itulah, kan? Tetapi setiap kita ni ada perbuatan zinanya yang kita lakukan. Mudrikun zalika la mahalata. Yang dia kata yang tidak mustahil dan pasti akan kita lakukan zina-zina ini. Jadi Nabi sebut begini. Zina mata fal ainani zinahuma an-nazar. Pandangan. Zina kedua mata kita ialah pandangan mata. Okey, kita melihat, maksudnya di sinilah kita melihat perkara-perkara yang haram. Perkara-perkara dosa dan maksiat. Ini kita panggil sebagai zina mata. Yang kita lakukan bagaimana? Menerusi pandangan mata kita. Baik, seterusnya. Nabi kata, wal udhunani zinahuma al-istima'. Dan zina, dua telinga kita ini ialah bila kita mendengar. Maksudnya, kita mendengar perkara-perkara yang haram. Mengumpat, contohnya kan, kita mendengar perkara-perkara benda-benda yang tak sepatutnya lah. Yang kita dengar, ini merupakan zina telinga. Dosa lah kita panggil senang. Dosa telinga kita. Wal lisan zinahul kalam. Dan lidah, zinahnya adalah kita ini berbual, bersembang, berbicara. Kita panggil hal-hal yang dosa lah, perbincangan-perbincangan yang dosa. Kalau kita bincang contoh Ustazah mengajar, ni bukan kita panggil sebagai zina, tapi ini sebagai perkara yang baik. Pahala kan, kita panggil sebagai dosa. Tetapi apa yang dimaksudkan dengan zina lidah itu ialah bila kita berbicara hal-hal maksiat, hal yang haram, contoh memfitnah, memviralkan, buat perkara-perkara menggunakan lidah ini untuk mengucapkan ucapan-ucapan makian, hinaan, laknat orang sana sini, maki hamun. Ini kita panggil ia sebagai zina lisan. Kemudian wal yadu zinaha al-batshu. Tangan kita juga melakukan zina. Iaitu Nabi kata apa? Zina kedua tangan adalah menyentuh. Menyentuh perkara yang haram. Okey, menyentuh perkara yang haram. Faham-fahamlah menyentuh perkara yang haram tu apa. Kemudian warijlu zina hal khuta. Kaki juga melakukan zina. Iaitu zinanya apa? Melangkah. Melangkah ni maksudnya kita pergi ke tempat-tempat yang haram. Okey, kaki kita pergi ke tempat-tempat yang haram. Dan hati kita juga ada melakukan zina, Nabi kata. Iaitu wal qalbu yahwa wa yatamanna yahwa wa yatamanna. Dan hati, zina hati itu bagaimana? Bila kita ada keinginan dan suka sangat berangan-rangan. Kan? Hati ni keinginannya kuat lah. Apa-apa keinginan yang merepek-merepek kan? Yang tak boleh masuk akal keinginan-keinginan tu kan? Berangan sana, berangan sini. Ini kita panggil sebagai berangan yang tak baik ya. Bukan berangan yang baik ya. Berangan yang baik itu boleh. Okay. Berangan contoh nak tahajud. Berangan nak tahajud yang niat ya. Niat tahajud. Niat tu semua niat yang baik. Tapi maknanya berangan ataupun niat yang tidak baik. Yang kita letakkan dalam hati kita. Maka ini kita panggil sebagai zina hati. Wa yusaddiqu dhalikal farju wa yukadzibuh. Namun Nabi ingatkan kepada kita, kemaluanlah yang akan membenarkan dan mendustakan semua itu. Maknanya kita melihat pandangan mata, ia boleh, kalau kita nak relatekan dengan yang terakhir ni kan, dengan kemaluan ini, pandangan mata ia boleh buat kita
zina yang sebenar-benarnya. Telinga juga, kita dengar sesuatu, mungkin bisikan-bisikan yang mengajak kita untuk berzina, yang merayu, yang mencairkan kita, yang memujuk supaya kita bersama dengan yang haram ni kan, kita pun berzina, maka kemaluan itu ianya membenarkan zina apa yang telah kita dengar tadi. Begitu juga dengan pertuturan tadi kan. Orang tu dia cakap-cakap, dia gunakan ungkapan-ungkapan untuk merayu supaya dapat melakukan hubungan seksual yang ni lah. Hubungan-hubungan begini, faraj itulah yang, kemaluan itulah yang akan membenarkannya. Last sekali, bila dah buat betul-betul, maka kita panggil inilah zina yang sebenar-benarnya. Okey, kemudian sama juga tangan. Tangan kan dia pegang, kadang keluar berdua-duaan, pegang sana, pegang sini. Orang kata ringan-ringan lah. Maaf guna ayat tu kan. Oh ringan-ringan lah. Ni bukannya buat betul-betul pun Sasa, ringan-ringan je, ringan-ringan. Aku potong kan jadi kau. Ringan-ringan, tak boleh. Sebab yang ringan-ringan yang kita pegang itulah boleh bawa kepada kemaluan membenar ataupun menyatakannya. Buat zina sebenar-benarnya. Sama juga kan kaki itu tadi. Pergi ke tempat mana? Pergi duduk dekat tempat gelap-gelap. Contoh kan, pergi tempat yang banyak maksiat, tempat majlis-majlis yang boleh trigger seseorang untuk melakukan perbuatan maksiat. Contoh majlis yang memabukkan sehingga terjebaklah, dah mabuk dah tak ingat apa-apa, akhirnya terbuat perkara-perkara yang tak baik ni kan. Kemaluan itulah yang membenarkan ataupun yang mendustakan. Wal qalbu yahwa wa yatamanna. Hati pula dia bila seseorang dia berangan, nafsunya kan tak dapat dikawal, akhirnya dia akan buat juga perkara zina yang sebenar-benarnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita di sini. Setiap anggota badan kita memiliki potensi untuk melakukan perbuatan-perbuatan zina itu. Okey, menerusi pandangan, percakapan, langkah kaki kita, apa yang kita sentuh, apa yang kita dengar, dia macam ni tau. Actually susah untuk kita kawal. Kerana dia daripada hujung rambut hingga ke hujung kaki. Okey? Tetapi apa yang Nabi SAW ingatkan ini ialah satu motivasi bagi diri kita sebagai seorang muslimah untuk mengawal diri kita. Untuk menghalang diri kita daripada membuka pintu maksiat itu tadi. Kita belajar hadis ini, kita tahu kalau aku tengok perkara yang haram, aku boleh melakukan perbuatan dosa. Maka tengoklah perkara-perkara yang baik. Gitu kan? Kalau aku dengar, maksudnya kalau saya ni dengar perkara-perkara yang tak baik, mungkin lagu-lagu yang berunsur seksual, yang ada unsur-unsur ciri-ciri pembukaan aurat, yang lagu-lagu yang me yang describe tubuh badan wanita, kan ada lagu-lagu begitu kan? Yang menyebutkan tak baik kita dengar, maka ini akan mendorong kita untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat, kita jangan dengar. Samalah dengan semua tadi. Tangan, kaki, mulut, hati kan. Kita jangan ada rasa-rasa hal yang begini. Kita bantu diri kita supaya tidak melakukan perbuatan zina daripada hujung rambut hingga ke hujung kaki. Sekarang ini solusinya ialah mudah. Dekat dengan perkara yang baik, terhalanglah kita daripada melakukan perbuatan zina itu. Okay, kalau kita duduk dengan orang yang baik-baik, maka baik-baiklah yang kita nampak. Kalau kita duduk di persekitaran yang tidak menontonkan ataupun yang mempamerkan kepada kita perkara-perkara yang boleh membawa kita kepada perzinahan itu, maka perkara baiklah. Semuanya baiklah yang kita nampak, yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita cakap, yang kita pergi, kan hati kita pun rasa perkara yang baik. Yang penting di sini, kita sebagai seorang muslimah, tugas kita ialah menjadi hamba Allah yang taat. Melakukan amal ibadah. Menjadi hamba Allah yang sentiasa menjaga diri. Supaya tidak menjebakkan diri dalam perbuatan yang boleh menjerumuskan kita dalam kemaksiatan. Jadi, pertama sekali yang perlu kita lakukan ialah
pandangan mata kita ini. Tundukkan pandangan, bukan saya suruh jalan tutup mata. Kalau jalan tutup mata tu memanglah tak jadi apa. Tapi ialah kita jaga pandangan kita. Kita tahu perkara itu dosa dan maksiat, jangan tengok. Kalau tertengok tadi Nabi kata apa? Itu bahagian kita lah. Kalau tertengok yang pertama, sudah. Nabi ajarkan kepada kita, jangan diikuti dengan pandangan yang berikutnya. Makanya di sini senang. Nabi ajar kita banyak perkara. Bagaimana untuk menundukkan pandangan. Kalau kamu terlihat, maka itu tak dosa. Kamu jangan ikuti ia dengan pandangan kedua, ketiga dan seterusnya. Tundukkan pandangan. Okey? Kalau kamu tidak mahu merosakkan pandangan mata kamu itu, maka jangan melihat perkara-perkara yang boleh menyebabkan kamu kepada perzinahan. Itu jangan lihat perkara-perkara yang boleh trigger kita untuk buat perkara dosa. Kita sekarang dalam keadaan yang tahu. Cuma masalahnya keinginan hati kita itu muslimah. Kita nak yang mana satu? Dosa ataupun pahala? Jika kita inginkan pahala, insya-Allah semuanya akan terjaga. Tetapi kalau kita tak mampu kawal keinginan dosa kita, keinginan maksiat, inilah yang agak sukar. Namun sesukar mana pun kita ini nak jadi baik, okey, ianya adalah satu keadaan yang bagi saya perjuangan yang begitu besar untuk terus-terusan mendidik diri. Kita mungkin kalah untuk perjuangan yang pertama, kedua, ketiga dan berikutnya. Tetapi jangan biarkan kita kalah untuk selama-lamanya. Bila kita membiarkan diri kita kalah untuk selama-lamanya, syaitanlah yang akan mengambil alih untuk memberikan panduan kepada kita. Namun kita tidak mahu syaitan yang memberikan panduannya itu tadi. Kita ada Al-Quran, kita ada hadis Nabi SAW untuk memberikan kekuatan kepada kita agar terus-terusan dapat menepis panduan-panduan yang diberikan oleh syaitan. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita pada pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang dibincangkan pada pagi ini memberikan kepada kita dengan kekuatan, memberikan kepada kita dengan panduan, ya. Bagaimana kita ni sebagai seorang muslimah dapat menjaga pandangan mata kita. Jadi apa yang telah dibincangkan, contoh keadaan, situasi dan juga hadis Nabi SAW yang terakhir itu tadi bagi saya amat penting. Tentang zina mata, zina telinga, kaki, hati, sehingga hati pun ya boleh melakukan zina. Ianya menjadi satu keadaan yang bagi saya, bila saya baca hadis itu, saya sangat takutlah ya, kata kita agak sukar ya untuk menjaga diri kita sebenarnya daripada zina. Kerana kita sangat terdedah, lebih-lebih lagi pada zaman hari ini. Yang kita ni lebih banyak dengan skrin kan, dan skrin ni maksudnya handphone, TV, laptop yang mudah untuk menayangkan perkara yang tidak baik hingga ia menjadi pandangan mata. Jadi pandangan ini kalau kita tak mampu kawal lantaran kita sudah sangat terdedah dengan persekitaran yang menuntut kita untuk melihat, memandang, kita akan terjerumus kepada kebinasaan. Jadi mudah-mudahan hadis-hadis ini ianya memberikan kekuatan kepada kita, motivasi diri yang tinggi untuk terus-terusan jadi seorang muslimah yang salihah yang mampu untuk menjaga pandangan matanya. Okey muslimah, saya tutup pengajian kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.